katanya sejak kecil lagi beliau rajin menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan lain. Ada riwayat menyebut dia ni kalau budak-budak seusia dengan dia sibuk duduk lewat, duduk main je. Tapi Al-Imam Nawawi dia duduk, kadang duduk termenung, kadang dia cara kepada main. Maka lalu seorang ulama besar dia tengok kelibat Imam Nawawi ni, waktu tu kecil lagi lah dia ni, Yahya bin Syaraf ni, tak kenal lagi dia sebagai Imam Nawawi. Maka tengok ada potensi kepada budak ni, kalau biarkan sia-sia budak ni. Macam juga kita kenal anak-anak kita, lahir anak kita daripada kecil sampai besar, kita kenal anak kita potensi yang mana. Yang ni otak dia cekap, boleh ngapal Quran. Yang ni tangan dia cekap, boleh belajar kemahiran. Kita tahu dah anak-anak kita. Maka wali Allah SWT ini melihat kepada Imam Nawawi, dia kata budak ni ada ketokohan untuk menjadi orang yang alim. Maka dia sarankan kepada bapa, kepada Imam Nawawi untuk hantarkan anak dia cari para ulama yang ada di tempat dia itu untuk belajar ilmu ketika itu. Ini tuan-tuan Allah SWT titik tolak. Maka kata ulama, beliau daripada kecil lagi suka menuntut ilmu, kemudiannya berhijrah ke kota Damsyik pada tahun 649 pada usia dia 19 tahun. Habis STPN pergi ke Damsyik belajar lagi. Belajar ni tidak ada hak umur sampai kita mati. Nabi kata tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Suruh kita bersungguh menuntut ilmu tentang Allah SWT. Maka diriwayatkan beliau telah membaca dan mempelajari sebanyak 12 disiplin mata pelajaran setiap hari daripada tuan-tuan gurunya sehari semalam. Macam sahabat-sahabat kita ngaji di pondok mana-mana lah, pondok moden ke, pondok Pasir Tubuh ke, pondok di mana-mana pondok, dia ada jenis pembelajaran yang sangat unik. Dia ikut kepada kehendak kita. Orang nak ngaji di pondok ni, kalau mau makin rajin, makin banyak dapat, makin malam, makin tak dapat. Maka ada anak-anak kita habis dengan tok guru ni, dia pergi jumpa tok guru lain pula, dia baca kitab. Habis yang ni, pergi pula tempat lain. Maka Imam Nawawi, dia telah menghabiskan masanya setiap hari mentalaah 12 mata pelajaran setiap hari. Awang berapa pelajaran sehari? Sehari apa? Berapa? Tak tahu nak jawab tak? Kenapa? Gemuruh macam hamba juga gemuruh nak jawab. Jadi hadirin macam Allah SWT sekalian. Dan dikatakan beliau tidak pernah tidur berbaring, iaitu tidak tidur dengan nyenyak, dengan sebab sibuk dengan menuntut ilmu. Yang ni memang tak boleh kita lawan lah, hadirin macam Allah SWT. Kita ni lebih tidur daripada belajar. Nah, tengah belajar pun tidur lagi kadang-kadang. Kecuali lah kita ni betul-betul orang yang alim, yang boleh tidur waktu belajar seperti mana imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kehidupan Imam Nawawi dipenuhi dengan kesibukan mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Beliau sangat sabar dalam hidup dengan penuh kesusahan dan ujian, dan beliau sangat warak dalam makanan dan dalam pemakaian. Ada ulama mengatakan dia tak makan satu benda kecuali yang dihantar oleh mak ayah dia, hantar ke Damsyik baru dia makan. Yang ada dekat Damsyik tu dia tak makan. Hatta buah-buah yang terdapat di kota Damsyik, Imam Nawawi tidak makan. Allah SWT kecuali makanan yang dihantar oleh ayah dia baru dia makan. Dia punya jaganya pemakanan. Anak-anak kita tuan-tuan lepas Maggi, lepas Maggi, Super Ring, lepas tu Twisty, lepas tu Cikadih, dia ulang yang tu je. Allah SWT makanan mana tak jaga makanan. Bukan kata ke anak orang lain, anak saya pun sama. Allah SWT gitulah. Kalau musafir, Super Ring tak tinggal, Twisty tak tinggal, tak makan kismis, makan benda-benda jajan gitu je. Tapi Imam Nawawi jaga sungguh sampai kata ulama, maka dalam hal ini beliau telah mencapai tingkatan warak yang paling tinggi sekali. Baju pun mak dia jahit. Tengok tuan-tuan, Allah SWT hebat kalau Allah SWT nak jaga seseorang. Maka bila mana dia akhirnya beliau dibenarkan mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah selepas kewafatan Imam Abu Syamah pada tahun 665 Hijrah. Ketika itu usia dia 35 tahun. Dia ambil alih pondok tempat tok guru dia mengajar, dia ambil alih.
dan dia mengajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka satu ketika berlaku ketegangan antara dia dengan sultan yang memerintah ketika itu. Ini biasa. Antara ulama dengan pemerintah tak join tu biasa. Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita jumpa pemerintah yang nak pada Islam kalau dia jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kena ada ulama yang betul-betul nak nasihat, baru dia boleh dengar. Maka nasihat yang berlaku pada Imam Nawawi, iaitulah berlaku peristiwa sultan ketika itu memerintah, namanya Malik Zahir Bebras nama dia. Dia memerintah ketika itu, kebetulan tentera Mongol datang nak serang Damsyik. Maka dia minta fatwa daripada ulama-ulama yang berada di kota Damsyik ketika itu untuk mengambil barang-barang milik rakyat, harta milik rakyat untuk dilaburkan untuk buat persiapan menghadapi tentera Mongol. Maka ketika itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang kecil-kecil ini semua keluar fatwa mengharuskan ambil barang. Semua keluar fatwa. Ustaz ni keluar fatwa, ni keluar fatwa. Boleh. Mari ten Imam Nawawi, Al-Malik Bebras ini, Zahir Bebras, dia rasa tak puas hati kalau Imam Nawawi tak keluar fatwa dia. Akhirnya hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Nawawi mengeluarkan fatwa dia. Dia kata, wahai tuanku, apa kata dia? Seandainya tuanku menjual semua hamba itu, dia ada hamba ramai. Kalau jual semua hamba itu dan membelanjakan semua barang kemas yang ada pada mereka untuk keperluan perang, dan jika sekiranya ternyata masih belum cukup, nescaya saya akan bersedia mengeluarkan fatwa bagi membenarkan tuanku mengambil duit rakyat untuk menampung perbelanjaan menentang tentera Tatar. Tengok hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Betapa beraninya Imam Nawawi, sebab nombor satu, dia tidak terikat dengan pemerintah. Bila kita dan terikat dengan pemerintah, dengan tuan kita, menyebabkan kita nak bagi pandangan pun kadang-kadang kita rasa takut, sebab dia tergugat kedudukan kita. Maka Imam Nawawi ajar kepada kita jangan buat gitu. Sebab Imam Nawawi bila mana dikeluarkan pandangan dia kepada Malik Bebras ketika itu, akhirnya sultan halau dia keluar daripada Damsyik. Bayangkan pemerintah menghalau ulama yang hebat ini. Maka Imam Nawawi ini ulama, dia juga seorang manusia. Dia rasa kecil hati, akhirnya keluar daripada bumi Damsyik dan balik ke kampung dia balik. Bila balik ke kampungnya, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, mengikut riwayat, para ustaz ulama-ulama yang ada dekat kota Damsyik pergi jumpa Malik Bebras. Dia kata, wahai tuanku, tolonglah pujuk balik Imam Nawawi biar dia balik ke Damsyik. Tolong pujuk balik. Nak pujuk ulama ni bukan senang, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit hati ulama ni bahaya. Sebab Nabi sebut title ulama ni al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Dalam kitab-kitab sebut ada satu bab namanya bab syafaat ulama. Kalau ada syafaat para anbiya, ulama boleh bagi syafaat juga kepada kita, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan pada malam ini, yang mana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat Nabi SAW, iaitulah kisah bagaimana ulama ni boleh bagi syafaat kepada manusia keseluruhannya mengikut kadar kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Nabi SAW menceritakan tentang syafaat pada hari kiamat. Setelah orang mukmin dibebaskan daripada neraka, kata Nabi, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada dalam neraka pada hari kiamat. Ini kalau orang yang boleh bagi syafaat. Apa kata Rasulullah? Kalau orang yang bebas daripada neraka Allah, keluar daripada neraka, ataupun yang tak masuk neraka, yang dia tengok saudara maranya dalam neraka, apa kata Nabi SAW? Orang-orang mukmin itu akan berkata, wahai Tuhan kami, wahai Allah, mereka yang tinggal di neraka itu pernah berpuasa bersama kami, dan salat bersama kami, dan menunaikan haji bersama kami. Dia sebut seorang-seorang. Maksudnya, kalau kita ni bebas,
Kita tengok kawan kita dalam neraka, kita boleh khabar ke Allah, wahai Allah, tu kawan hamba, dia semayang sama dengan hamba di Masjid Usila. Hamba semayang depan, dia semayang belakang. Tak apalah, khabarlah gitu. Sebut, maknanya kita nak tolong orang tu. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan daripada neraka orang yang kalian kenal. Yang mana mu kenal, mu sebut belaka. Itu sebab adik-adik, tuan-tuan yang berada tempat Tok Guru ni, Allah untung sungguh tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Hamba di Ipoh tu, waktu Tok Guru mari di Ipoh dulu, hamba ni salah seorang bahagian multimedia, dilantikan segera, macam Allah SWT, lantikan segera waktu Tok Guru nak mari, masuk himpunan di Perak ramai. Kebetulan diamanahkan dengan sahabat kami Ustaz Fairuz untuk iring Tok Guru. Bila kita share dalam Facebook, ramai orang marah. Oh, berat nanamu, tak khabar pun Tok Guru mari. Dia marah. Tuan-tuan hari-hari jumpa Tok Guru, macam Allah SWT. Mungkin tuan-tuan tak rasa benda, tapi kami di belah Perak sana, kalau Tok Guru mari rumah sekian-sekian, Allah, kita kata seronoknya. Seronok sebab benda berdamping dengan ulama, berdamping dengan para ulama. Sama juga macam kami ngaji di Pulau Melaka dulu, kita dapat picit Tok Guru. Tok Guru lepas solat asar, biasanya dia akan duduk baring. Kalau dia hulur kaki tu maknanya faham lah. Maka kita pergi, ada seorang pokcik nama Pok Soh. Pok Soh ni lah, pergi dulu, kita ngekor ke belakang, tupang syafaat Pok Soh. Dia belah kanan, kita belah kiri. Kadang Tok Guru baring, ambil syafaat kesempatan. Kok biar dia kenal kita, oh mu ni Bakri, tak apa dah. Kok kita masuk neraka nanti, kok dia boleh tolong kita tu, aku kenal dia tu. Waktu baik keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, para mukmin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu menghadap kembali kepada Allah, ya Tuhan kami, yang engkau perintahkan untuk diazab dari neraka sudah tidak tersisa. Allah berfirman, tak ada dah, dia kata, tak ada, aku tak kenal orang lain dah. Maka Allah berfirman, kembalikan, mugi balik, keluarkan daripada neraka itu orang yang memiliki sebesar zarah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikeluarkan orang mukmin yang banyak sekali diseksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab pentingnya kalimah iman, la ilaha illallah, itu penting sungguh dalam diri jiwa manusia, macam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tu menghadap kembali kepada Allah. Dia kata, wahai Tuhan kami tidak tinggalkan seorang pun yang engkau perintahkan untuk diazab. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya akhir saat, satu masa nanti, orang-orang yang baik-baik ni dapat menolong kita, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kata Imam Hasanul Basri. Siapa dia Imam Hasanul Basri? Imam Hasanul Basri ni, hadirin mati Allah, punya hebatnya dia ni, dikatakan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Rasulullah, Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Salamah ni, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia ada dua orang hamba, seorang suami, seorang isteri, suami isteri. Dan pembantu ataupun hamba dia ni ada seorang anak namanya Hasan tadilah, Hasan Al-Basri tadi. Waktu mak ayah pergi kerja, Sayyidina Hasan ni dia menangis, Hasan Al-Basri. Maka Ummu Salamah ni ambil dia, letak dekat tetek dia, bagi dia ngisap puting susu. Senyaklah budak. Kalau zaman kita ni, kita pakai puting palsu tu. Anak semua macam Ronaldinho belaka gigi, macam Allah SWT jongang belaka. Mau dia pakai puting palsu. Kita tipu anak jak kecek, macam Allah SWT tipu anak kita. Tak bagilah puting betul, tak pakai puting betul. Maka hadirin macam Allah SWT sekalian, Hasanul Basri ni kata apa? Bila mana dibacakan hadis ini, dia kata, perbanyakkanlah berteman dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, kerana mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Cari orang baik-baik. Iman sini maksudnya orang baik-baik kita kena kawan. Ni dah nak kawan juga dengan orang jahat. Tahu dah penyamun, jangan kawan juga. Allah SWT. Tahu dah dia pengkhianat, kawan juga. Tahu dah dia lawan Islam, kita percaya pula pada dia,
Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyiduna Hasanul Basri kata, mu kena cari orang-orang beriman kepada Allah, sebab dia akan sikit-sikit lagi dia akan dapat tolongmu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi radhiyallahu ta'ala, dia menasihatkan kepada teman-teman dia, jika kalian, dia kata, jika mu tak temu aku dalam syurga nanti, dia khabar kat kawan-kawan dia, ni ulama ni, wali Allah ni, disebut pada anak-anak murid dia, kalau mu orang tak jumpa aku dalam syurga, mu pergi khabar ke Allah. Khabar mana? Wahai Tuhan kami, hamba-Mu fulan, maksudnya nisbah pada dia, Ibn Qayyim Al-Jauzi sebut, hamba-Mu si fulan ini, dia selalu mengingatkan kami tentang Engkau wahai Allah, maka masukkanlah bersama-sama kami dia tu, masuk bersama kami dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Betapa rendah dirinya Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi yang hebat ni, menggambarkan kepada kita hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman kepada Allah boleh memberi pertolongan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi, bila mana dia balik ke kampung dia Nawa tersebut, bila mana orang pujuk Malik Bebras untuk pujuk balik Imam Nawawi masuk balik di Darul Hadis Al-Ashrafiyah itu, maka kata ulama, Imam Nawawi kata apa? Selagi mana Malik Bebras berkuasa, aku tidak akan pulang ke Damsyik. Selagi mana dia berkuasa, aku takkan balik. Ditakdirkan selepas itu Malik Bebras meninggal dunia, mangkat, termasuk juga Imam Nawawi pun mangkat juga. Dan usia dia ketika dia meninggal dunia, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, 45 tahun. Maka majoriti para ulama mengatakan Imam Nawawi tak pernah kahwin. Allah Subhanahu wa taala ditanya kepadanya, bapa tak kahwin? Kita bapa tak kahwin lagi, dia bapa tak kahwin. Allah Subhanahu wa taala, dia kata, aku takut menzalimi isteriku sebab sibuknya aku mendalami ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaji fiqh munakahat kan, hukum nikah ni ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, ada harus. Waktu bila wajib? Waktu kita mampu dan kita tak boleh tahan nafsu kita, maka wajib kahwin. Ni tengok orang puang je, habis Allah SWT, maka wajib. Apa yang haram? Kita tak mampu, darat cetang, nak nikah lagi, boleh menzalimi wanita, maka hukumnya haram. Maka Imam Nawawi dianggap dirinya seolah-olah akan menzalimi wanita kalau dia berkahwin. Tapi itu Imam Nawawi. Kita umur 23 nikah dah, Allah SWT. Maksudnya sama ada kategori wajib ataupun kategori sunat, Allah SWT. Anak-anak kita ngaji di Mesir, ngaji di Jordan, baru pergi setahun atau WhatsApp dah ke ayah, abah, hamba nak nikah, jumpa dah pakwa, jumpa dah makwa. Tak apalah, silakan, jangan sekat. Saya pernah pengalaman satu kes, seorang mengadu pada kita, pelajar perempuan ni dia ambil perubatan dekat Mesir, ambil perubatan, ayah dia sponsor, anak orang kaya, dia tak pinjam JPA, ayah dia sponsor, ratus ribu sponsor. Dia WhatsApp pada saya, dia kata, saya dah menikah Ustaz. Saya kata alhamdulillah dah nikah. Saya jarang nak balas orang PM ni, jarang. Tengok je nak balas tu malas, banyak sangat. Jadi yang tu saya tertarik nak balas, sebab ceritanya sangat menyakitkan hati satu, sangat menyedihkan satu. Dia kata dia dah kahwin dengan pelajar di Mesir yang belajar bidang agama. Saya kata bagus dah, doktor, isteri, suami ustaz, okey tu. Dia kata setelah berzina beberapa kali di Mesir, Allah SWT, berzina beberapa kali di Mesir. Lepas tu saya tarik nafas dah, Allah, dia kata berat. Isu ni zina satu hal, nikah pula mak ayah di kampung tak tahu, guna sedikit nikah, tak tahu sah ke tak sah. Nak jadi ke cerita dia balik bercuti, suami balik bercuti, isteri balik bercuti, masing-masing, pecah lah tengah jalan, cinta jarak jauh. Maka kebetulan kakak perempuan ni terbaca WhatsApp, orang puan pula suka simpan WhatsApp. Mu nak tipu, mu nak sembunyi, jangan simpan WhatsApp. Ni disimpan sejarah tu sejak 2014 ada lagi, punya malas nak delete. Maka dia scroll, dapat detect adik dia nikah. Allah SWT, dapat detect adiknya menikah.
Dia kata, kamu nak aku bagi tahu ayah ke? Mu nikah dah lah tak bagi tahu. Nikah, kahwin, belajar pula ayah sponsor. Dia tanya pada kita, ustaz, apa hukum saya nak minta cerai dengan suami saya? Nikah senyap-senyap, nak bercerai pun senyap-senyap. Kita jadi pening nak jawab kan? Kita bukan mufti. Tak, kita muftah je. Tak mufti. Nombor satu, nak tahu sah ke tak sah dia punya nikah. Satu tu je. Sah ke tak sah? Saya tanya siapa yang akad nikah? Akad nikah dia kata abang angkat suami dia. Abang angkat suami tu orang mana? Melayu ke orang Arab? Orang Arab. Dah dia ada autoriti tak? Tak ada. Dah sah ke? Tak tahu. Tak tahu nak cerita. Tak tahu nak cerita dia nikah tu sah ke tak? Saya nak cerita macam ni, Allah SWT. Nak sebutnya keadaan nikah tadilah. Cerita bab Imam Nawawi tak nikah. Cuma nak kata bab nikah, ada orang tak boleh tahan nafsu dia. Maka wajiblah dia menikah. Bagi mak ayah, Nabi pernah sebut kalau ada orang yang saleh, yang baik, mari pinang anak kita, dan kita tahu dia juruh, dia bagus, mari semayang sah depan sekali. Kadang-kadang depan Tok Imam duduk, Allah SWT punya rajin semayang. Mari sungguh nak semayang. Kita tahu dia bagus, bukan gila, dia bagus. Maka kalau dia pinang anak kita, takut fitnah kalau kita tolak anak kita. Tak apalah, hamba nak anak yang kerja Petronas, mu kerja ngajar kapal je, apa barang dia kata. Kereta pun Viva, ayahmu punya, dia punya, macam Allah SWT punyalah, punya taste tinggi sangat. Saya dulu nikah gaji 450 riyal, balik Mesir 2005, jadi imam muda di Perak. Imam muda ni imam surah je, 450 dapat Honda sebutir, pengurusi surah bagi. Nak nikah dengan orang puang, kita sebab wajib gamanya nikah. Tak apalah. Nak sebut azimah Allah SWT sekalian keadaan kita. Dan Imam Nawawi ini, dia tak nikah seperti mana hujah yang saya berikan kepada tuan-tuan tadi, menunjukkan betapa eratnya, hebatnya dia, cintanya dia kepada ilmu. Dan gitulah pada awang-awang, adik-adik, yuk sekalian depan hamba ni, kena sungguh belajar, itqan, mana menekuni pembelajaran untuk jadi ganti tok guru satu masa nanti biiznillah azza wa jalla. Baik. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki pernah menyebut ketika mana datang ke Darul Hadis. Dia kata apa? Sesungguhnya di Darul Hadis ini tersimpan satu rahsia yang tak termampu untuk diungkapkan. Kerana itu aku sentiasa sujud tersungkur di atas hamparan permaidaninya dalam sembahyangku. Aduhai, kiranya dapatkah paras mukaku ini tersentuh suatu tempat yang pernah dipijak oleh kaki Imam Nawawi. Imam Taqiyuddin As-Subki ni pun alim Rabbani hebat sungguh, alim allamah hebat, ulama hebat. Pun dia merendahkan diri dia dan dia memuliakan Imam Nawawi. Nak kata hebat tak hebatnya Imam Nawawi ni, Masya Allah, tabarakallah. Kata Ibnu Attar, adalah guru kami, tidak pernah mensia-siakan masanya walaupun sedikit jua pun, sama ada pada waktu siang ataupun malam, sehingga beliau juga menggunakan masa berjalan untuk menghafaz ilmu. Boleh faham tak? Jalan pun ngapa lagi? Kita jalan membawang kerja kita. Oh, ustaz garang gila ustaz tu nak. Oh, tok guru aku garang. Ngopak tok guru pula. Dan macam mana nak jadi? Benak jadi otak kita. Ustaz garang sikit nyopah. Natang ustaz ni nak nyopah terus. Kalau dahsyat kalau sekolah menengah, coteng kat dinding tu. Dinding tanda, tengah berok coteng lagi. Saya ngajar sekolah. Kawan saya ni garang, disiplin, guru disiplin. Siap tulis lagi dekat dinding. Cikgu Zahrul, kepala babi, tulis mati Allah SWT. Punya nak marah depan takut kena penapa. Dia marah ke dinding. Coteng habis. Ni style. Maka sekolah agama tak boleh buat gitu. Sebab beza sekolah agama dengan sekolah aliran tak agama ni, kena ada perbezaan antara satu sama lain. Banyaklah karya Imam Nawawi, antaranya kitab yang popular kita baca sini, contohnya kitab Bustanul Arifin sebagai contoh. Contoh lagi kitab Riyadhus Salihin yang biasa kita dengar, kitab Syarah Sahih Muslim seperti mana kita dengar, dan banyaklah kitab-kitab yang lain, lebih daripada puluhan kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka saya nak sebut satu bab saja daripada kitab ini. Tak lama dah, suara saya dah ceton, serak suara.
keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quranul Karim. Dalam buku ni kita ada lebih daripada beberapa bab menceritakan bagaimana sikap-sikap ataupun sifat-sifat orang-orang yang baca Al-Quranul Karim. InsyaAllah kalau sempat kita akan sebut beberapa orang yang Allah SWT bagi luar biasa kepada mereka membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran dengan penuh kehebatan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Yang pertama, hadirin Allah SWT, kata Rasulullah SAW, masalul mu'minul ladzi yaqra'ul Quran. Dengar, perumpamaan orang mukmin yang baca Quran. Quran kat rumah banyak, dosanya kita Quran banyak tak baca, dosa. Pulak dah reti baca Quran, tinggal Quran, Nabi sebut kena pecah kepala orang macam ni. Akhirat pecah kepala. Apatah lagi kalau dah hafal Quran boleh lupa pula, sengaja melupakan Quran, orang macam ni pecah kepala ke akhirat. Apatah lagi kalau boleh baca Quran, melawan pula Quran, lagi kuat kena pecah kepala. Nah, bukan pecah perut, pecah kepala. Nah. Maka kata Rasulullah, masalul mukmin, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran. Sikap para ulama, tengoklah Quran tak lekang di mulut dia, baca Quran. Maka kata dia, seumpama buah utrujah. Buah utrujah ni balik nanti Google lah. Utrujah ni macam apple sikit-sikit, dia belah Mediterranean tu banyak. Kata Rasulullah, orang mukmin yang baca Quran seperti mana utrujah, rihuha tayyibun wa ta'muha hulwun. Tayyibun wa ta'muha tayyibun, baunya wangi, rasanya sedap. Ini orang mukmin yang baca Quran. Dah, kita nak jadi orang pandai baca Quran, kena sungguh baca Quran. Allah SWT. Saya ingat lagi waktu ngaji kecil-kecil dulu, mak, arwah mak atau umur 4 tahun ngaji dah. Ngaji rumah orang, rumah orang, tak ada lagi madrasah ni. Pergi rumah orang, ngaji rumah Cikgu Aziz, hidup lagi tok guru kami tu. Dengan Cikgu Nah, isteri dia ngajar dua-dua. Siapa muka pintu tu anak akak dia nama Ustaz Liah. Direkah dah kita. Dia nak gurau, kita tak berani. Yang jekah-jekah ni hati sensitif. Dia jerekah kecing balik rumah. Balik rumah kata Umi basah dah kecing. Kita ingat boleh duduk rumah lah, sebab kena marah kecing ni. Tukar seluar, dia kata mu pergi balik. Pergi pula, Allah SWT. Pergi ngaji lagi. Ngaji punya bersungguhnya orang dulu-dulu. Orang dulu ni siapa tara malu. Anakmu khatam ke tak? Tak khatam lagi. Anakmu khatam ke tak? Tak khatam lagi. Tanya. Sebab benda malu kalau anak-anak tak boleh baca Quran. Tapi ni tak kisah. Dia malu kalau anak dapat 6E. Oh, dia malu betul. Anak baca Iqra 1 dia tak malu. Allah SWT. Ni orang leni, bukan dimarang, dimaran. Marang okey insya-Allah. Bukan sini tempat lain. Dan sebabnya dia utamakan dunia lebih daripada akhirat. Kalau anak gagal matematik, dia kata bodohmu, bodoh terus. Quran tak reti, dia tak kata bodoh. Good boy dia kata. Ngapa sipi, hari-hari ngapa sipi. Nak score UPSR, you mesti dapat A. Mesti A. Dapat B, mak tak ngaku anak. Oh punya dahsyat, Allah SWT. Akhirnya mati mak ni, anak duduk atas kubur. 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12. Keluar zomba daripada kubur. Allah SWT. Dia kata anak nak mana pula ni, baca sipi atas kubur. Dia boleh khabar. Orang lain anak-anak mari kubur baca Quran. Boleh baca suratul Mulk, boleh baca suratul Baqarah, boleh baca Yasin. Anak kita baca sipi atas kubur. Dia kata anak siapa pula berat anak. Kan seronok tentang Allah SWT kehidupan di alam kubur ni. Baca kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi. Baca kitab tu. Dalam tu dia cerita daripada A sampai Z perjalanannya. Kisah hidup kita waktu hidup, waktu kita sakarat, waktu kita mati, waktu dibangkit oleh Allah SWT. Semuanya Imam Qurtubi catatkan dalam kitab dia itu. Dan telah ditahqiqkan oleh ulama-ulama di Mesir dan telah diterjemahkan oleh penterjemah di bumi kita Malaysia. Baik, itu orang nombor 1. Wa masalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang mukmin, dia tak ambuh baca Quran. Dia mukmin, semayang kuat, Quran tak ambuh baca. Dia kata mada dah aku dalam semayang aku baca Al-Quran dah. Aku baca Fatihah tu Quran lah tu. Punya malah Allah SWT berkira tentang kehidupan dia. Maka terima kasih Allah SWT kata Nabi, perumpamaan orang mukmin yang tak ambuh baca Quran seperti mana buah tamar, buah kurma.
la rihalaha, yang tidak ada bau buah kurma tersebut, tetapi ta'muha tayyibun wa hulwun, tapi rasanya sedap. Okey lagi lah, cuma nombor 2 tak dia. Kemudian kata Rasulullah, wa masalul munafiq, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, dia lawan Islam, dia baca Quran kuat. Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Siapa dah kenal Al-Hajjaj? Al-Hajjaj dikata ulama sehari semalam dia boleh baca 17 juzuk Al-Quran. Punya hebat. Nak naik kuda tu baca Quran. Tapi kalau kita baca sejarah Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, pahlawan Islam ini, tapi dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bustanul Arifin yang dita'liq oleh Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, dalam kitab tersebut dinyatakan bagaimana Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebab apa? Sayyidina Abdullah bin Umar pernah tegur di waktu tengah khutbah. Al-Hajjaj tengah khutbah, Sayyidina Abdullah bin Umar tegur dia, "Bapa panjang sangat khutbahmu ni?" Dalam Islam, hadis Nabi sebut khutbah ni kena pendek. Baca dan sembahyang tu kena panjang. Itu tanda orang fakih. Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sebut. Maka ketika itu dia tegur, dia sound kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj rasa tak puas hati. Maka ada beberapa pandangan daripada ulama mengatakan Al-Hajjaj ni ambil kaca, letak racun. Tempat tawaf Kaabah, letak situ, Abdullah bin Umar terpijak benda tu dan kena racun. Ada ulama mengatakan diletakkan benda tajam, terpijak juga kena racun. Maka satu ketika waktu saat dia sakit, Al-Hajjaj ni datang ziarah. Baik juga, mari ziarah. Tengok orang sakit, dia buat jahat, dia mari ziarah. Kata dia, jahat sungguhlah orang buat jahat kamu ni. Jahat sungguhlah orang buat gitu ke engkau. Maka kata Allah bin Umar, orang yang buat jahat kepada aku ni adalah engkau. Mu yang buat jahat kepada aku. Dia jawab tu. Siapa Abdullah bin Umar ni? Abdullah bin Umar ni sahabat Rasulullah. Al-Hajjaj berani buat gitu kepada sahabat Nabi SAW. Dia juga antara penumpah darah ulama paling ramai. Yang terakhir kata ulama, dia menumpahkan darah Sayyiduna Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-Hajjaj ni baca Quran tentang Allah SWT. Jahat-jahat dia baca Quran. Tapi kata Rasulullah, perumpamaan orang munafik yang baca Quran ibarat minyak wangi. Ibarat minyak atar kita tu, minyak wangi, perfume. Baunya wangi, tapi kalau kita rasa pahit lepang, kata Allah SWT. Betul ke tak? Kita nak ngorak zaman-zaman Pok Yaya dulu. Tak gosok gigi, sembuh reset pula benda. Sembuh perfume, kak. Pahit ke tak? Pahit, tuan-tuan Allah. Mutah kita lepas tu. Semata-mata nak bau wangi mulut, cakap dengan makwa gitu. Maka orang munafik yang baca Quran seolah-olah tak ada benda. Nampak sedap, nampak bagus, tapi tak ada value di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang munafik yang tak nak baca Quran pula, ibarat Hanzalah. Hanzalah ni apa dia? Iaitulah satu benda Nabi sebut sebagai perumpamaan orang munafik tidak baca Quran. Hanzalah ni seperti buah yang rasanya tak ada bau, kemudian rasanya pula pahit, kata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka ni Nabi sebut kepada kita, memberi tasjid, motivasi kepada umat Islam agar sentiasa rajin untuk baca Al-Quran Karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu lagi hadis Rasulullah. Nabi kata, man qara al-Quran, siapa-siapa yang baca Quran, siapa-siapa, tak kira siapa, mu ustaz ke, tok guru ke, ulama ke, orang cikgu ke, mu baca Quran, man qara al-Quran wa amila bima fih, dan dia beramal dengan apa terdapat dalam Al-Quran tersebut, albasallahu walidayhi tajan, Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepada kedua ibu ayahnya mahkota yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dau'uhu ahsana min dau'i syamsi fi buyutid dunya, cahayanya terlebih bersinar daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah orang di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, fama zannukum billadhi amila bihaza, maka bagaimana tanggapanmu wahai manusia terhadap orang yang mengamalkan bacaan Al-Quran ini? Justru itu hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, pakak-pakak kena rajin baca Al-Quran.
Dalam buku ni juga saya telah nakalkan beberapa tokoh yang rajin baca Quran. Nombor satu, imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Pada hari biasa selain bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Sekali sehari. Nak ambil syahadah lepas Al-Quran. Ada yang boleh baca direct lepas subuh dia start, berhenti makan zuhur, lepas tu sambung pula, berhenti sembahyang asar, sambung pula, berhenti mandi sembahyang maghrib, sambung pula. Boleh dia buat sehari, boleh. Tapi berapa lama? Panjang masa. Maka orang tanya macam mana Imam Syafi'i boleh baca Quran sekali sehari. Kita kata pelik dah. Dalam bulan Ramadan marratain, 2 kali. Marrah fil nahar wa marrah fil lail. Sekali pada waktu siang, sekali pada waktu malam. Bagaimana? Maka ulama mengatakan nombor satu, dia ngapal Quran. Kita kalau ngapal Quran, nak baca suratul kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat, tak perlu buka mushaf. Kita tengah start motor daripada keluar daripada masjid ni sampai ke rumah, mungkin separuh daripada 110 ayat tu kita dah baca 60 ayat. Sebab mana? Mulut dia. Dan kita bukan baca style tarannum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suara serak ni. Kita baca macam tu, tuan-tuan. Ke ada orang sini baca macam tu? Kita baca cara tartil lah, tadwir. Kita baca secara biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Tok Imam tadi, sedap benar suara. Macam Masjidil Haram. Saya rasa macam Allah SWT. Gitu bacaan. Maka Imam Nawawi, Imam Syafi'i sekali sehari, bulan Ramadan 2 kali sehari. Termasuk juga sahabat Nabi yang mulia namanya Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari, tuan-tuan sekalian. Termasuk juga sahabat Nabi yang mulia namanya Allah Subhanahu wa taala sekalian yang bertemu dengan Dajjal. Apa nama dia? Sayyiduna Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala. Ni antara ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Kenapa mereka dapat hebat macam ni, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak tiru mereka sebiji, tak dapat. Tapi kata ulama, fatashabbahu illam takum mislahum inna tashabbuha bil kirami falah. Tirulah orang hebat walaupun kita tak sama macam mereka. Kami waktu belajar dulu waktu belajar di Unity buat diploma. Antara tok guru kami Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Style dia tu dulu kini selamanya. Gitulah style dia. Allah SWT. Masuk kuliah kita ngaji kitab Qawaid Fiqhiyah Syekh Mustafa Zarqa. Dia duduk atas meja, tak duduk atas kursi, atas meja duduk. Goyang kaki, gede goyang. Okey, buka kitab, baca. Habis ngaji semua. Okey, dia kata minggu depan periksa. Ni soalan-soalannya. Ni soalan itu paling special sekali, Allah. Ini soalan-soalannya. Ana dah ngajar intun semua, ni soalan-soalan akan keluar. Kita kata biar benar, bagi soalan pula. Maknanya ada orang tak percaya, memang tak dapat A. Yang kita ni sikah dengan tu guru. Allah SWT. Jarang benar subjek dia orang dapat B. Kalau dapat tu benar-benar lah macam Allah SWT. Tak ada bagi dah. Ni soalan. Orang kata tipu. Tak tipu. Saya kata bukan tipu. Dia kata macam Allah SWT. Saya dah ngajak antum semua dah. Sekarang tiba masa saya kena bantu kamu pula. Dah bayar PTPTN, tiba-tiba dapat pointer 2. Tak jadi macam Allah SWT. Itu style dia. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, style dia kan jalan nunduk, sungguh jalan. Kita ni pelajar-pelajar nak tiru juga macam dia. Nak tiru jalan macam dia. Ada ustaz-ustaz pensyarah lain kata, mu buat apa jalan macam ni? Saya kata nak jalan macam Dr. Zuhah. Tukarukmu, dia kata, jalan macam tukarukmu. Dia style dia lah, mu style mu. Kan kita kata, Nabi suruh, ulama suruh tiru ulama ni. Dia kata betul juga. Cumanya macam Allah SWT. Takkan style jalan, pemu jalan tegak, tiba-tiba jalan jadi bokok, jadi guana. Tak betul lah. Maka ada style tiru yang dibenarkan, ada benda tiru yang patut kita tiru, ada yang tak patut kita tiru macam Allah SWT. Fatashabbahu illam takum mislahum inna tashabbuha bil kirami falah. Sebab kita tiru orang hebat-hebat ni, kita akan dapat kejayaan daripada Allah Jalla wa'ala di yaumil mahsyar ataupun di yaumil akhirat nanti biiznillahi azza wa jalla. Akhir sekali hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhir ni. Masuk dah ke? Belum. Tak masuk.
Masuk. Dah. Azan dulu ke terus? Azan dulu ke mana sini? Terus. Baik. Akhir sekali, akhirnya tak lama dah ni. Maknanya Allah SWT akhir sekali. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita satu mukjizat Rasulullah yang tidak dikurniakan kepada umat-umat terdahulu. Kalau mukjizat lain, umat Nabi Musa dengan tongkatnya habis dah, Nabi Musa wafat, tongkat pun hilang. Nabi Sulaiman dengan kekuatan dia mentadbir bumi ini, maka tidak ada dah kekuasaan dia, cincin dia hilang habis dah. Nabi Isa gitu juga, dia naik, Allah SWT naik ke langit. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya mukjizat yang hebat ini mengatasi segala mukjizat yang wujud di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, diberikan sampai kepada kita sekarang, betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin percaya di sini tak ada masalah belaka dalam bab baca Quran. Carilah orang mengaji Quran, biarlah kita berkorban sedikit untuk baca Al-Quranul Karim. Bersungguh insya-Allah kita akan mendapat syafaat. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dia akan datang pada hari kiamat, dia bagi syafaat kepada orang yang baca Al-Quranul Karim. Nabi juga pernah sebut beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh dalam sebuah kitab namanya Wasaya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buku kecil itu dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quranul Karim. Satu benda saya nak sebut tuan-tuan, masya-Allah. Satu hari Nabi bertemu dengan seorang sahabat dia. Nabi tanya, hal tazawwajta ya fulan? Mudah kahwin ke belum wahai fulan? Maka jawab sahabat ni, la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Ma'in, tak ada pada aku ni, kata dia, yang aku boleh nak nikah dengan dia. Mana aku ni reta benda tak ada. Maka jawab Nabi SAW, bukankah bersamamu ada suratul Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Dia kata, bala ya Rasulullah. Maka Nabi kata, sulusul Quran, itu 1/3 Quran. Maknanya kalau kita baca 3 kali, menyamai kita khatam Al-Quran Karim. Kemudian Nabi jawab lagi, bukankah bersamamu ada Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun? Dia kata, na'am, bala ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, rubu'ul Quran, itu 1/4 Al-Quran. Nabi tanya lagi, bukankah bersamamu ada surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath? Ya Rasulullah. Nabi kata, rubu'ul Quran, itu 1/4 Al-Quran. Akhir sekali Nabi kata, nikahlah kamu dengan Al-Quranul Karim. Maknanya beraga sungguh Al-Quranul Karim, macam Allah SWT. Saya ulang banyak kali di mana-mana tempat, kita tak bangga anak-anak kita cemerlang akademik, tetapi tak cemerlang di sudut penguasaan Al-Quran Karim. Kita nak anak kita cemerlang akademik, cemerlang akhirat dia dengan mahir baca Al-Quran Karim. Kena semak tuan-tuan, macam Allah SWT. Anak-anak kita kecil-kecil itu, biar kita yang latih baca Al-Fatihah untuk dia. Sebab dia akan baca Al-Fatihah ni sampai dia mati, tuan-tuan sekalian. Dia akan ulang bacaan Al-Fatihah tiap-tiap hari. Subuh 2 kali dia akan baca, 17 kali dia akan ulang benda yang sama. Alangkah bagusnya satu huruf. Nabi kata, aku tak sebut Al-Quran ni alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 10 markah yang kita dapat. Saya tak boleh bayangkan bagaimana besar jasa tok guru kita. Tok guru kita yang ngajar Al-Quranul Karim. Itu sebab Nabi kata, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quranul Karim. Maka moga-moga Allah SWT menjadikan tuan-tuan dan diri saya sendiri yang menasihati tuan-tuan pada malam ni, moga-moga Allah SWT kurniakan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita rajin baca Al-Quran dan kita dapat duduk bersama dengan para muqarrabin minal ma'al kiramil bararah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Jalla wa Ala di yaumil mahsyanah biiznillah azza wa jalla. Akhir sekali hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana kata Tok Musi tadi, kami datang daripada Mahat Tafiz Vocational Baitul Diyak di Taman Meru, Ipoh, Perak. Saya orang Kuantan, tapi duduk di Ipoh dah 13 tahun. Kuantan ni cakap macam Terengganu dah, Allah SWT. Kebetulan keturunan saya pun mari pada Belada ni je. Tok Said mari situ ramah, Allah SWT. Jadi mari hijrah sejak daripada tok saya Tuan Dalam, mari hijrah ke Baluk, Kuantan Bahang. Cuma saya tak jumpa lagi jejak saudara mara sini sebab Pak Ayah saya meninggal.
Kita mula-mula dah cara sangat mana-mana gini. Lepas tu rupanya kena cara sungguh. Cari salah silah kita di atas Allah SWT. Maka alhamdulillah dah, saya telah mengasaskan bersama dengan sahabat-sahabat sebuah mahat tahfiz yang akan bermula secara full time pada tahun hadapan 2019. Kita dah dapat pelajar-pelajar dalam tahfizan 5 hari 4 malam baru ni. Dan sebelum ni kita melaksanakan program separuh masa. Kita ada pelajar mencecah hampir-hampir 100 orang pelajar yang datang secara part time menghafal Quran. Khususnya pada hujung minggu yang kita buat secara percuma. Cumanya untuk tahun depan kita berbayar insya-Allah Subhanahu Wa Taala, sebab nak bayar gaji guru ni dia kena bayar pakai duit, tak boleh pakai bayar air liur insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Guru semua makan nasi, tak, kita bukan makan angin. Jadi itulah tanggapan kami. Maka harapan kami minta Allah Subhanahu Wa Taala, moga tuan-tuan sudi untuk infak kepada kami semampu tuan-tuan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.